Hai, Assalamualaikum. Jumpa saya lagi, Coach Ana, dalam perkongsian saya tentang bisnes, tentang kehidupan, tentang tips-tips, apa sahajalah yang kadang-kadang ada juga cadangan daripada penonton saya untuk saya bincangkan setengah perkara. Okey, hari ni 24 hari bulan November, genap 1 bulan ayahanda saya meninggal dunia. Dah sebulan lah kiranya. Abah dah meninggalkan kami. Perginya dengan damai, dengan aman. Alhamdulillah, saya pun bersyukurlah pengakhiran Abah seumpama dirahmati Allah. Jadi saya minta doakan Abah saya Al-Fatihah, dan juga doakan kesejahteraan Abah saya dekat negara abadi. Kita semua pun akan pergi juga. Jadi apakah bekalan dan amalan kita yang kita nak bawa dekat sana, kitalah yang perlu tentukan. Daripada sekarang, bukannya harapkan orang lain. Sebab salah satunya yang saya sangat ketinggalan, abah saya ni, dia punya sikap dia dermawan. Satu perkara yang saya kenal dia daripada saya kecil, dia dermawan, dia suka bersedekah. Tak kira lah orang tu, orang kata sedikit kan orang selalu datang kat rumah kan, minta derma, minta sedekah dan sebagainya kan. Orang kata kan ramai orang kata itu mungkin sedikit kan, kita kalau tak payahlah bagi sedekah kat dia. Tapi dia tak. Bagi ayah saya, siapa yang datang kat dia minta derma, minta sedekah, dia akan bagi. Walaupun RM1, tapi paling banyak dia selalu bagi seorang tu, setiap seorang yang datang ke rumah kami kan, RM5. Sampai saya pun pernah marah dia. Abah ni bagi, kalau nak bagi pun janganlah bagi banyak-banyak sangat, itu kan sedikit. Saya selalu kata macam tu. Tapi dia diam je. Memang dia tak pernah kata apalah. Cuma bagi dia, hal sedikit-sedikit tu hal orang tu. Yang penting dia dapat bagi orang. Dia dapat bagi sedekah duit dia. Okay, dan saya relate dengan apa yang di-share, dikongsikan oleh almarhum Ustaz Ismail Kamus kan. Dia meninggal kan. Dia meninggal tak silap saya dalam bulan 3 macam itulah. Okay, dan dia kata mata wang kita dekat akhirat adalah berupa sedekah dan zakat kita. Itulah mata wang kita. Jadi walaupun jadi untuk kita bersedekah, untuk kita keluarkan zakat banyak-banyak, kita memerlukan harta, kita memerlukan duit yang banyak. Kata orang sedekah tu mungkinlah bukan daripada duit sahaja. Betul, kita sedekah kat kucing, kita bagi makan ayam dan sebagainya, itu pun sedekah. Kita senyum pun sedekah dikala orang mungkin tengah susah hati dan sebagainya kan. Jadi itu pun sedekah. Tapi lebih banyak dan lebih banyak manfaat kalau kita ada duit yang banyak, supaya kita boleh sedekah dengan banyak. Jadi sebab mata wang di akhirat adalah hasil daripada sedekah tu. Jadi orang kata mati ni buat apa buat banyak duit. Kita mati ni tak boleh bawa harta tu, kita tak boleh bawa masuk kubur duit tu yang banyak. Tapi sebenarnya boleh masuk kubur dalam berupa sedekah dan zakat kita. Wallahualam. Jadi saya kenal abah saya ni sebagai seorang yang dermawan. Dan saya tahun ni saya baru tahu bahawa hasil perkongsian Ustaz Ismail Kamus tu lah, baru saya tahu rupanya mata wang akhirat kita adalah daripada sedekah dan zakat kita. Okey. Jadi apa yang saya nak share hari ni ialah siapa pendokong kita dalam bisnes. Okey. Itu seringan dah masuk air pula mata kan. Okey. Bila saya ingatkan ayah, memang saya tak boleh berhenti bersedih lagi sebenarnya, walaupun dah sembuh. Okey. Dalam saya lah, usul saya dalam Syakli ni, ayah saya adalah orang yang pertama yang sokong saya. Saya join Syakli untuk makasih pada mulanya tahun 2012. Kemudian mentor saya, upline saya, approach saya, tanya kalau saya berminat untuk buat bisnes. Masa tu saya masih bekerja dan gaji pun taklah banyak mana pun. Walaupun jadi saya pun
saya tengok Shaklee buat elok kan. Masa tu saya tak tahu lagi Shaklee ni bagus ke, sebab banyak produk MLM lain yang bagus-bagus kan. Saya tak tahu which one yang bagus. Tapi sebab saya dah makan Shaklee, jadi saya pun amalkan Shaklee, dan saya sahut ajakan mentor saya untuk buat bisnes. Jadi masa tu mak ayah saya gunakan Amway, dan saya pun pernah ambil set prenatal Amway tahun masa bersalin anak yang pertama, anak sulung tahun 2008. Saya pernah guna, tapi saya tak ambil pun dia punya saya tak ambil pemakanan dia tu. Saya hanya pakai barut dia dan minyak dia kan. Tapi dia punya herba-herba untuk dimakan tu saya tak makan. Sebab saya takut masa tu, sebab orang kata tak boleh kan. Sebab dia panas dan anak kita pun jaundice Jadi kenapa ni kejap Okay. Jadi saya tak amalkan. Jadi sejak dari situ saya memang tak adalah eyeing for Amway. Jadi salin anak kedua saya ambil Shaklee dan saya amalkan Shaklee. Kenapa ni? Ke bawah pula. Okay. Jadi antara orang yang pertama yang sokong saya buat Shaklee, masa tu saya bagi tahu dah hasrat saya nak buat Shaklee dengan betul kan. Kejap Jadi masa tu ayah saya lah yang pertama sekali support saya. Dia tak jadi ahli, tapi dia beli dengan saya. Dia beli dengan Amway, dia banyak dia makan vitamin. Jadi dengan Shaklee pun sama lah, banyak sekali beli tu beribu lah. Jadi dia cover untuk mak sekali kan. Jadi bila kita ada orang yang menyokong kita, kita akan lagi kuat sebenarnya. Saya tahu, tapi tak semua orang yang ada rezeki, family support, kawan-kawan support, suami apatah lagi yang support kan. Ada ramai yang alami masalah suami tak support dan sebagainya. Tapi kalau kita dalam keadaan kita yang tak ada support, kita tak ada support orang keliling kita, especially keluarga kita. Jadi saya rasa itu kita adalah satu cabaran yang besar juga, tapi tak semestinya anda tak boleh berjaya. Macam mana untuk anda berjaya ialah anda kena terus berdoa. Anda terus berdoa, buat gratitude journal, kemudian anda teruskan dengan amal soleh, berbaik-baik dengan suami, dengan family, dengan ibu bapa, tunjukkan kita ni jadi semakin baik. Sebab dalam Shaklee ni pun sebenarnya saya dapat bukan sahaja khasiat pada pemakanan dia, bukan sahaja dari segi, tapi lebih daripada itu. Saya dapat temui diri saya, tim saya ni, especially tim Jutawan, tim LAT, tim Maf Empire, under saya sendiri. Kami ni bukan ajar in terms of business semata-mata, tapi kami ajar more than that. Tentang duniawi, tentang ukhrawi, macam mana kita nak jadi insan yang bermanfaat kepada orang lain, macam mana kita nak jadi jutawan yang dermawan, jutawan yang dicari-cari oleh Allah, yang dihasilkan daripada Al-Quran. Okay, jadi itulah macam mana nak cakap kongsian saya hari ni lebih kepada untuk kita sokongan tu sebenarnya kita boleh dapat daripada ramai orang. Setengah orang dia tak direzekikan dengan keluarga yang menyokong dia, tapi dia ada background kawan-kawan yang sangat menyokong dia. Dan dalam Shaklee pun kita ada network, kita ada kawan-kawan SID kan, yang ramai yang support kita, apply, mentor, downline dan sebagainya. Dan mereka memang sangat-sangat membantulah. Tak boleh sangat lama-lama saya ni lah. Okay, jadi semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda. Jadi untuk buat bisnes Shaklee bersama-sama kami bukan ajar semata-mata bisnes tapi more than that, anda akan dapat lebih daripada itu. Kami ajar macam mana untuk jadi insan yang lebih baik, Muslim yang lebih baik,
Kami ajar macam mana untuk jadi orang yang bermanfaat kepada masyarakat, orang yang bermanfaat kepada agama kita, untuk orang yang bermanfaat kepada negara kita. Sebab itu semua adalah tanggungjawab kita. Jadi kita kena lengkapkan hablum minallah, hablum minan nas kita. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Okey, jadi untuk bersama-sama kami, ini salah satu hadiah yang saya dapat. Okey, salah satu cara untuk kita mendapatkan sokongan, mendapatkan rahmat, mendapatkan doa daripada orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang kita nak dia support kita. Okey, satunya ialah gembirakan orang tu. Ini hadiah daripada upline saya, Master Nur Zahira. Okey, Car Bonus Achiever. Sebagai Car Bonus Achiever, hadiah saya. Sebenarnya saya dah dapat Car Bonus ni dah 2 tahun. Tapi baru dapat hadiah, alhamdulillah kan. Jadi his husband, okay, ini adalah kereta dream car saya. Ini dream car saya. Best tak? Saya hasratkan 2 tahun lagi lah saya akan dapatkan kereta ni. Sebab this year dengan next year tu ada banyak perkara yang saya nak settlekan dulu. Dan alhamdulillah during this PKP this year dah 6 bulan atau 7 bulan saya dapat settlekan 70% of my hutang-hutang amanah-amanah saya. Alhamdulillah, Allah dah rezekikan saya 70% dah settle. InsyaAllah by tahun depan insyaAllah settle sepenuhnya lah, insyaAllah. So salah satu cara untuk kita baik-baik dengan Allah, untuk mendapatkan sokongan dan doa daripada orang yang kita mahukan, orang yang kita sayang especially. Kita bagilah hadiah. Hadiah tak semestinya kena mahal. Kita beli coklat harga RM2 pun tak apa dah. Okay. Kita beli air Milo, air susu coklat contohnya, susu harga RM3 contohnya, itu pun cukup dah. Okay. Itu saja saya punya perkongsian hari ini, lebih kepada sokongan kepada orang-orang yang berjaya. Jadi untuk mendapatkan sokongan, especially kita kena baik-baik dengan Allah dulu, dengan Tuhan kita, berbaik-baik dengan Allah, dengan Tuhan kita. Dan bukan sahaja dengan orang Islam, orang yang bukan Islam pun boleh apply kaedah ini, sebab mereka pun percaya kepada adanya Tuhan kan. Okey. Jadi untuk berbaik-baik dengan Allah, buatlah amal soleh. Dan Allah suka apa? Allah suka kita berbaik-baik dengan orang. Allah suka kita memaafkan sesama insan. Allah suka kita menghappykan, membahagiakan orang lain. Jadi itulah yang kita buat. Okey. Jadi daripada segi itu, sesiapa yang nak join saya untuk buat bisnes Shirkly, kita buat income dengan banyak, kita buat income dengan cara yang betul, dengan cara yang happy, effortlessly, tapi banyak, impactnya sangat besar. Jemput join saya, jemput hubungi saya, dan jangan lupa subscribe to my YouTube untuk more info untuk dalam bisnes Shirkly. Assalamualaikum, nanti jumpa lagi.